صلى الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita memenuhi jadual kita bertemu berhimpun di dalam masjid ini bagi meneruskan majlis ilmu dan muzakarah kita. Malam ini merujuk kepada kitab rujukan kita Mukasyafatul Qulub oleh terjemahan Mukasyafatul Qulub oleh Fadilatul Syekh Imamuna Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tergolong juga kita dalam golongan orang yang disebut oleh Nabi SAW yang kita bacakan tadi, iaitu siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan di dunia dan di akhirat, nescaya Allah mendorong mereka untuk memahami agama. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang didorong oleh Allah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang dilimpahkan Allah pada kita, mari kita manfaatkan dengan merujuk kepada rujukan kita. Saya tengok ada banyak orang dah ada rujukan lah, mungkin berbeza-beza lah, tapi tak apa. Kita masih lagi pada bab yang pertama dengan tajuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak baca tahun Melayu. Soal 4. Hat tu tanda, hat ni tak tanda lah. Okey. Okey. Kalau boleh kita main duduk tani tu ruang ni. Kosong ni, talak depa malu depa. Malu kita malu muslimat. Memenuhi ruang ni. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tu tak apa. Kalau boleh. Maksud saya kalau hak perlu bersandar, tak ada masalah, silakan. Kalau hak boleh tak bersandar tu mai duduk tengah ni ya. Tengah ni nak ada masalah apa tengah-tengah. Tak ada hal. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u kitab Al-Mukasyafatul Qulub talif Syekhul Fadil Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabi amin. Wa ba'du, qala musannifu rahimahullah ta'ala: tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. Pertama, pada lisannya dia menghindarkannya daripada dusta, ghibah,
menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap, malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Kedua, pada hatinya dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ketahuilah bahwa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit-penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Ketiga, pada pandangannya, maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat kepada dunia, tetapi dia memandangnya dengan mengambil i'tibar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Keempat, pada perutnya, maka perutnya tidak diisi barang yang haram. Itu dosa besar, sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Kelima, pada kedua tangannya dia tidak menggunakannya untuk perkara yang haram, tetapi hanya mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Dirawikan daripada Ka'ab al-Akhbar, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bangunan dari zabarjad hijau. Di dalamnya terdapat 70.000 aula. Setiap aula ada 70.000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang haram, namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, pada langkah, yakni kakinya, dia tidak berjalan untuk maksiat, tetapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah, mencari keredaannya, serta untuk bergaul dengan para ulama, orang-orang saleh. Ketujuh, terlihat pada ketaatannya, dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah, takut daripada riya dan munafik. Cukup dah. Alhamdulillah, malam ni kita sambung muzakarah kita. Seperti mana saya sebutkan tadi, tajuknya ialah tajuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tajuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dalam huraian-huraian kita, dalam pencerahan-pencerahan yang kita dah bagi sebelum ni, merujuk kepada makna hasil, merujuk kepada makna natijah, hasil ataupun natijah daripada kita beriman, daripada kita Islam, daripada kita berihsan, atau hasil daripada natijah kita menjadi mukminin dan muslimin dan muhsinin. Hasil daripada tiga tu, maka keluarlah, kata kita ibaratkan seperti sepohon pokok, akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, keseluruhan baik akan mengeluarkan buah yang baik. Maka buah itulah yang kita namakan taqwa. Taqwa dengan makna terjemahan umumnya ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pun memberi penjelasan ilmiah bahawa taqwa itu ibarat buah pada sepohon pokok. Maknanya mana mungkin ada buah kalau tidak ada pokok. Itu bahasa ibarat kita, bahasa ilmiah. Mana mungkin ada buah kalau tak ada pokok kecuali buah Melaka. Itu kita kecualilah. Tapi dalam konteks ilmiah saya katakan tadi, mana mungkin ada buah keluar mai buah, apatah lagi buah yang baik kalau tak ada pokok yang baik. Maka demikianlah takwa yang kita maksudkan tadi. Mana mungkin dapat, mana mungkin ada natijah, mana mungkin ada hasil
Takwa kalau tak mai daripada pokok yang baik. Dan pokok itulah yang kita namakan dengan, bukan kita namakan, bahkan para ulama menyusun atur dengan mentakhrijkan daripada Quran, daripada hadis Nabi. Pokok itulah pokok mukminin, muslimin dan muhsinin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, secara tak langsung kita dapat mengambil iktibar, secara tak langsung kita dapat menjadikan bahan fikir kita, apakah pokok bagi diri kita, hak nama dia mukminin itu jelas, cantik, betul dalam diri kita. Apakah perkara yang kedua mengiringi pokok kita tadi, nama dia muslimin, cantik, betul, tepat. Dan yang ketiganya mengiringi pokok yang kita sebutkan tadi itu juga muhsinin, apakah betul menepati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau semua itu menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka tidak boleh tidak akan terhasillah daripadanya takwa atau buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam tuntutan ilmu ni kita kena perhati, kita kena fikir, kita kena perhati fikir dengan akal. Allah Ta'ala bagi kita 4 elemen ruh, 4 elemen kerohanian. 2 kita kena skip, ingat saya sebut selalu 2 kita kena skip, tapi 2 lagi wajib. Wajib kita kena faham dia, wajib kita kena reti dia, wajib kita kena jelas tentang dia, iaitu akal kita, dan yang kedua hati kita. Satu akal kita, yang kedua hati kita. Akal kita lah yang saya sebutkan tadi perlu menanggapi, perlu menanggap apa yang kita sebutkan tadi, perlu capture apa yang kita sebutkan tadi, iaitu berfikir tentang keimanan kita, berfikir tentang keislaman kita, berfikir tentang keihsanan kita, yang mudah-mudahan hasil daripada semua tu dapatlah kita buah apa yang dinamakan takwa sebagai buah yang dituntut dalam konteks beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan, melalui kaedah yang ada, para ulama kita membincangkan, bila kita bercakap tentang takwa, dia subjektif. Takwa ni subjektif, siapa-siapa pun boleh dakwa. Mai pada mana-mana tala pun dia mahu kata saya seorang yang bertakwa, kita kali kata apa? Sebab perkara ni perkara subjektif. Amin. Kalau setakat nak mendakwa, siapa pun boleh dakwa. Jadi dalam berkenaan dengan hal tu, para ulama muafakat. Bukan saja Imam Ghazali rahimahullah ta'ala melalui kitab Mukasyafatul Qulub ini, bahkan kalau kita tengok kitab-kitab lain pun, atas nama penelitian ilmu, kitab-kitab lain pun, Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib, Risalah Khusyairiyah, dan semua-semua kitab lah, termasuklah mutakhirnya ulama Ibn Qayyim Madarijus Salikin, Ibn Quddamah dalam Minhajul Qasidin, Ibn Taymiyah. Ni nama-nama yang saya sebut ni pun ada pro kontra dia. Ibn Taymiyah di dalam Siratal Mustaqim. Semua ulama ni pun, semua mereka ini pun menyebut perkara yang sama, iaitu ada beberapa tanda, ada beberapa sign yang perlu kita lihat, ada beberapa tanda yang perlu kita perhati, ada beberapa tanda yang perlu kita fikir. Kalau ada perkara tu, ada tanda tu, mudah-mudahan termasuklah kita orang yang bertakwa. Atas asas takwa ni subjektif. Bila subjektif, siapa pun boleh dakwa. Persoalannya di sana, apakah betul dakwaan kita? Dakwa betul ni semua orang pakai dakwa betul. Hak tak semayang pun dakwa dia betul. Sudah tentu kita yang semayang akan mendakwa lebih betul. Persoalannya di sana, kita katakan tadi, subjektif. Justru kita mesti melihat melalui tanda-tandanya. Sekiranya kita ada tanda-tanda ini, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang bertakwa. Berbeza di kalangan ulama. Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala memberikan 9 tanda dalam konteks lain. Manakala Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ni, dia bagi kat kita 7 tanda. Tak kira lah, sebelum kita mengaji yang 9 tanda, mari kita mengaji yang 7 tanda dulu. Saat ni 7 pun tak tahu, 9 pun tak tahu, apa pun tak tahu. Jadi daripada kita tak tahu apa,
lebih mudarat, baiklah kita mengaji hak sikit ni dulu. Mari kita tengok adakah tak ada tanda ni pada kita. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. 2 saya dah baca. Yang pada lisan saya dah baca dah dalam kuliah lepas. Okey. Yang pada hati pun saya dah baca dah pada kuliah lepas. Malam ni kita nak sambung lagi lanjutan daripada kitab kita ni. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Dalam satu hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu kering. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naral khashab. Al khashab maknanya kayu kering, al gharqah maknanya kayu basah. Ini istilah Arab kan. Hak tak mengaji Arab dia tak tahulah kan. Arab pun tak tahu, sebab Arab lah ni dia bukan Arab. Arab lah ni dia ammi kan, dia bercakap bahasa ammi, sehingga dia tak tahu bahasa Arab hak sebetulnya. Kalau ditanya bahasa Arab hak sebetulnya, Quran tu hak tu bahasa Arab hak betul. Kalau kita di sini mengaji bahasa Arab, kita pergi sana kita akan bercakap bahasa Arab hak betul. Contohnya saya nak sebut sikit kat tuan-tuan sebagai maklumat am, pengetahuan am. Kalau kita bercakap bahasa Arab hak betul, hak berasaskan ataupun hak seperti Quran, kita nak ayat ataupun kita nak minta, kita nak tanya seseorang kan, yang nak apa kat kita, kita kata madza turid, madza turid. Kalau seorang turid, kalau banyak madza turidun, kalau jamak turidun kan, madza turidun jamak. Kalau seorang plural singular ni, singular plural ni kan. Kalau satu madza turid, kalau banyak madza turidun. Kalau ramai orang, apa hampa nak, lagu itulah. Kalau seorang, apa hang nak kan, bahasa Arab hak betulnya. Jawapan dia balik uridul ma, uridul ma kan, uridunal ma kalau jamak. Kalau semua kata ramai, kami nak ayang, kami nak ayang, uridunal ma kalau jamak. Kalau seorang uridul ma, kami nak ayang. Itu bahasa Arab hak betul. Hak tak betul tadi saya nak abang lagu mana? Istibra. Maza turid itu nak apa tadi itu dimain dengan istibra. Tu tuan-tuan pergilah. Pergilah timbang Arab. Hak ajak malam ni kan. Istibra. Abghamoya, dia nanti jawab begitu. Abghamoya kan. Ayak dia kata moya. Nak apa dia kata ibra. Nampak tak beza dia tuan-tuan? Perkataan hak saya sebut Ibrahimiyah ni tak ada kena-mengena dengan Quran, tak bertadung langsung. Tak ada. Kalau cari dalam Quran istilah tu, nescaya tidak akan berjumpa. Sebab itu saya katakan bukan istilah Arab. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Jadi dalam konteks ni, bila kita terjemah balik hadis Nabi SAW, kita kena ikut Arab, kita tak boleh ikut Melayu. Tak boleh ikut lain daripada Arab. Yang saya katakan, walaupun orang Arab, dia orang Arab tapi dia bercakap bukan Arab, kita tidak boleh ambil kaedah tu. Baik. Balik kepada hadis kita bacakan tadi, ada 2 hadis. Kalau hadis ni disebut hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Dalam hadis yang lain disebut hasad itu dapat memakan kebaikan seperti mana api membakar kayu kering. Nak bagi tahu apa kat kita? Rasulullah SAW nak bagi tahu apa kat kita? Nak bagi tahu kat kita antara perkara yang kita kena buang ataupun tidak boleh wujud di dalam hati kita. Sebab isu kita duk bercakap ni isu tanda pada hati, sign in the heart, tanda pada hati. Jadi kita dah bercakap dah tanda pada lisan, lidah kita lagu mana sepatutnya, kita dah bercakap dah. Ni kita lanjutkan bercakap tanda pada hati pula. Nak habaq mai kat kita kata melalui hadis ni, nak bagi tahu kat kita kata Rasulullah SAW pesan kat kita, tanda taqwa itu antara lain ialah tidak ada hasad pada hati. Nak habaq tu. Dan sebagai natijah daripada hasad itu, Nabi pesan kat kita kata hasad ni dia boleh melingkupkan amal kita, dia boleh merosakkan amal kita seperti mana api yang makan kayu kering. Rasulullah SAW pun bercakap dalam konteks ibarat ataupun dalam konteks sastra. Kata kita lah ni kita sebut sastra lah.
Rasulullah bercakap dalam konteks sastra. Kan? Jadi sastranya lagu mana? Api makan kayu kerin ni, nak habaq mai kat kita kata dia tak tinggal apa, dia makan, dia tinggal abu lah sekali. Api makan kayu kerin ni dalam bahasa sastranya, dalam konteks sastranya kita nak habaq kata, nak bagi tahu mai kat kita kata bila dia terbakar, bila dia makan di api kayu tu dia akan tinggal abu. Maka begitulah hasad. Dalam huraian yang lain nak bagi tahu kepada kita kata hasad ini kepala kepada jahat. Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Tanwirul Qulub menyatakan, menyifatkan dalam penelitian dia bahawa hasad ni dia kepala kepada jahat. Seperti sabar kepala kepada baik. Tu kan. Kepala kepada kebaikan adalah sabar. Sebab itu kalau kita tak sabar, kita tak boleh buat baik. So buat guna lah. Dia kira nak jadi macam-macam lah kalau tak sabar. Tapi kepala kepada kejahatan adalah hasad. Maka sebab itu hadis ni menghabaq kat kita hasad ni dia akan memusnahkan amal kita seperti mana api yang memakan kayu kering. Justru tu kalau ada perkara ni dalam hati kita, maknanya tanda kita tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin, saya bukan menghukum, ataupun mungkin takwa kita tak melepasi tahap yang sebenarnya ataupun tidak menepati piawaian yang sebenarnya. Kerana tahap ataupun menepati piawaian takwa, hasad tidak ada di dalam hati. Ini pun satu hal juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dikirakan bukannya mudah, kan? Tapi yang sebenarnya hasad yang dimaksudkan di sini, kalau kita bincang balik apa dia hasad. Hasad ni maksudnya dia tak suka orang lain lebih daripada dia, dan dia mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan orang itu susah. Ini hasad. Antaralah saya maksudkan. Kalau kira daripada segi definisi dia tu panjang lebar, tapi saya ambil definisi yang very simple untuk kita faham. Dia tak suka, kita nak bercakap tentang perbandingan, dia tak suka orang tu lebih daripada dia. Maka dia akan mengambil satu tindakan, tak kira apa saja, untuk melumpuhkan ataupun untuk menyebabkan orang hak lebih pada dia tu tadi jadi kurang pada dia. Ini hasad. Saya ambil definisi mudah. Kan? Benda macam ni duk berlaku tuan-tuan, sebenarnya duk berlaku. Sebab itu dalam konteks lain Nabi kata la hasada illa fisnain. Tidak ada hasad melainkan untuk dua hal. Hal lain tak boleh hasad. Dalam arti kata yang lain, hal lain tak boleh ada hasad dalam diri kita. Hasad dalam konteks lain hukumnya haram. Apa dia yang kata hasad pada dua tempat? Nombor satu, orang kita bertemu dengan orang yang berilmu, kan? Kita bertemu dengan orang yang berilmu, kita hasad dekat dia dengan ilmu dia, sehingga menyebabkan kita pun cari ilmu. Itu nombor satu. Nombor dua, kita bertemu dengan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat, maka kita hasad di atas ketaatan dia, yang menyebabkan kita pun nak cari untuk taat. Maka itu sah, itu harus. Yang lain pada itu semua haram belaka. Jadi kalau kita faham daripada metod hadis yang kita sebutkan tadi, menunjukkan kepada kita langsung tak boleh ada hasad ni, langsung tak boleh ada. Bila kita sebut langsung tak boleh ada, lagu mana? Sepatutnya kita kena gembira dengan orang yang lebih daripada kita, lawan daripada hasad itu tadi. Orang lebih daripada kita, kita gembira. Orang lebih daripada kita, kita kena suka. Bahkan ilmu tasawuf, saya sebut nak spesifikasi itu kena jelas. Ilmu tasawuf mengajak kita supaya sentiasa memandang orang lain lebih baik daripada kita. Bacalah mana-mana pun, especially dalam konteks ilmu tariq, ilmu yang menjuruskan kita kepada tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, sudah tentulah kita nak bercakap tentang tarikat Nabi, ambil tarikat lain buat apa kan? Kita bercakap tarikat Nabi ya. Lebih-lebih lagi mengajak kita supaya sentiasa memandang orang lain lebih baik daripada kita. Saya baca statement Abu Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam risalah Mustarsyidin. Abu Haris Al-Muhasibi adalah seorang ulama pada zaman tabi'in.
Dan sebahagian lain mengatakan dia adalah tabi'in, sebab guru dia yang pertama ialah Hasan Al-Basri, sedangkan Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Ini berarti ada yang kata dia tabi'in, ada yang mengatakan dia awal tabi'in, akhir tabi'in, tak kisahlah lagu mana pun. Yang penting dia berguru dengan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dalam statement dia, kitab Risalah Mustarsyidin, dia mengatakan hendaklah engkau sentiasa memandang orang lain lebih daripada engkau. Dalam huraian dikatakan lebih itu maksudnya lebih baik daripada engkau, baru engkau akan terangkat. Sekiranya tidak, maka engkau tak akan terangkat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara statement dia. Kan? Dalam bentuk huraian nak abang kita kata bila kita tengok satu orang yang berserabut, kita kena anggap dia lebih baik pada kita. Baru kita nak berbetulkan serabut kita. Boleh faham tak psikologi tuan-tuan? Kita tengok satu hamba Allah yang Allah kita semayang punya betul, punya elok, dia semayang jumpang-jumping, kita kena anggap dia lebih baik pada kita. Baru kita akan usaha untuk membetulkan kita, walaupun kita tu dalam keadaan betul elok dah misalnya. Demikianlah pandangan Abul Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Saya kirakan ini orang-orang waliullah, ini orang-orang yang dah sampai kepada makam barangkali siddiqin, makam yang kita sebut dalam istilah ilmu tasawufnya makam muqarrabin, makam orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So mereka melontarkan buah fikir kepada kita supaya kita ambil benda tu, jadikan sebagai satu pengetahuan, jadikan sebagai satu ilmu dalam konteks kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Tu kita sebut tadi, jangan pandang orang lebih buruk daripada kita, sebaliknya pandang orang lain lebih baik daripada kita. So bila kita faham lagu tu, berarti itulah maksud para ulama tadi pada memahami hadis Nabi SAW. Jangan ada hasad di dalam hati. So kalau kita pandang orang lebih baik daripada kita, lebih elok daripada kita, lebih cantik daripada kita, lebih bagus daripada kita, dengan sendirinya dia tidak ada hasad. Yang dok mai hasad tu kita dok pandang aku lagi tinggi pada depa. Pasal apa pula depa nak lebih pada aku? Ni ada mai hasad. Benda ni bukan kira siapa dia, ustaz cara ustaz, tok guru cara tok guru, ahli ilmu cara ahli ilmu, orang awam cara orang awam. Bukan nak lari pun. Saya sebut kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah lepas, ada 3 makam ilmu. Makam ilmu orang awam, makam ilmu orang alim, makam ilmu ulama. Dan semua ni tak boleh nak lari daripada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Tak boleh. Orang awam ada hasad cara orang awam, orang alim ada hasad cara orang alim, ulama ada hasad cara ulama. Melainkan kita kena berdiri melalui kaedah yang kita sebutkan tadi. Kita rujuk kepada Abul Haris Al-Muhasibi, kena berdiri di atas kaedah tu, baru boleh lepas. Ulama pun boleh lepas daripada sifat hasad kalau dia berdiri di atas kaedah Al-Haris Al-Muhasibi tadi. Walaupun dia ulama, tapi dia pandang depa hadut mengaji ni lebih baik daripada dia, contohnya kita katakan begitu, maka ketika barulah terangkat darjat dia. Ini dia pandang orang hadut mengaji ni, orang hadut dengar ni apa coknya ya, bengong lah, pekak lah, dia kata amboi, selalu kata lagu tu lah kan, bahlul lah kan. Saya attend satu kuliah, adalah tak lihat abang tu ada tempat mana kan, ustaz tu cukup tengik, dia pun kata cukup tengik. Bila dia tanya tak ada siapa jawab, bengong, buta perut. Sound dia buat kan. Hari itu saya pergi kuliah tu, saya ingat dia tak kenal saya, rupanya dia kenal. Saya duduk dalam kuliah tu, dia bagi kuliah tak keluar satu perkataan bengong, tak keluar satu perkataan pelik-pelik. Sampai pok-pok orang dengar kuliah ni, lepas kuliah dia kata, mujung ustaz mai malam ni, tak kena mai selalu. Dia kata kalau dia mai bagi kuliah tak kena mai. Kan? Oh, kata mi'at tu. Kan? Boleh faham kan saya cerita ni kan? Boleh faham saya bercakap ni nak? Tu. Saya bukan nak pandang orang ni tak, bukan maksud saya begitu. Nak ambil balik kaedah tu. Walaupun kita fokus tadi ulama. Bukan ulama, siapa-siapa pun. Saya bagi 3 makam tadi. Ulama baik, orang alim baik, orang awam baik. Semua kena bersikap macam tu. Barulah terlepas kita daripada sifat hasad yang memang duduk dalam diri kita ni. Dalam konteks moden, sifat hasad ni dikaitkan dengan ego. Saya baca tulisan Pak Hamka dalam tasawuf moden. Pak Hamka kita lah, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, Pak Hamka almarhum. Saya baca dalam buku dia Tasawuf Moden. Dia mengaitkan
Hasad yang Nabi ajak cara klasik, hasad, banyak hadis ni yang sebenarnya dia tak lebih daripada ego. Dan saya setuju dan kita bersetuju untuk mengakui hakikat ego tu yang menyebabkan kita tak naik. Ego. Kalau suami dia ego dengan bini dia, aku suami. Masa mana dia nak naik? Kan? Bini kata, ya lah abang memang suami betul lah kan. Ayang memang respect abang, tapi subuh pun abang tak semayang. Macam mana? Kan? Dia duk aku suami. Aku suami hang memanglah hang suami, tapi memang subuh tak makin semayang. Tapi tang ego tu dia nak abang tengok aku suami kan. Cuba hang mengaku sikit, rendahkan ego hang. Betul ayang kata tu, abang salah kan, abang tak mangkit sembahyang subuh. Terima kasihlah ayang gerak abang sembahyang subuh. Takkan cantik betul tak tuan? Maka darjat dia pun naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat pun naik di sisi seorang isteri. Dengan dia buat melawat ni tuan. Isteri kalau suami minta maaf ni, ku habis tengah tuan. Tak percaya try buat ngau. Bukan satu, dua dia bagi. Kan? Ini kita cengeng, tak mau tak minta maaf langsung dengan isteri kita, walaupun salah kita. Ego, saya bercakap tentang spesifikasi ego tadi, yang menyebabkan isteri itu tak pernah nak percaya kat kita, tak pernah nak yakin dengan kita. Boleh faham tuan? Macam itulah situasi dia. Tak boleh pakai ego ni. Dia yang betul kita kena kata betul, yang tak betul kena kata tak betul. Itu sifat yang jelas. Ego tak boleh pakai. Dan ego tu, saya balik kepada Pak Hamka kata tadi, dia adalah dalam konteks klasiknya, itulah yang disebut sebagai hasad. So tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ulama dia tidak boleh ada hasad. Kalau dia ada hasad, di junam makam ulama dia tu jatuh. Orang alim tidak boleh ada hasad. Kalau dia hasad, apa yang dicuba nak sampaikan kepada orang, dia tak akan dapat. Orang tak akan dapat, orang tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia akan jadi macam refleks kan. Sini dia bercakap maklumat, orang tu duk semakin meluat dekat dia. Boleh faham tuan? Sini dia duk bagi ilmu, tapi orang yang mendengar semakin meluat dekat dia. Boleh faham saya sebut tuan? Saya buat kajian benda ni, saya kaji tengok ada kemunasabahan. Saya kata hampa mengaji lama dah, apa dapat benda? Tak tahu, tak boleh apa pun. Sebab apa tak boleh? Untuk nak marah kat dia, nak boleh apa? Orang menjawab, duk mengaji itu duk berasa nak marah kat ustaz hak mengajak tu. Boleh faham tak tuan? Lepas tu nak boleh nama. Sebagai contoh, saya berdepan dengan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Lagi saya duk cakap, tuan-tuan lagi duk naik angin. Cuma nak keluar daripada kuliah tak boleh. Ni orang kata apa? Kan? Boleh faham tak tuan kan? Nak lompat keluar, cemuih ni tak ada arah dah. Duk dengar ustaz ni bercakap ni tak ada arah, cemuih. Tapi nak keluar sekali apa pula kawan-kawan kata, gagahlah tunggu. Tapi dalam kepala ni penuh dengan kontra, tak puas hati. Apa benda yang tuan-tuan akan dapat? Itulah tentu tak boleh apa. Betul tak tuan? Itulah maksud kita duk abang tadi. Kan? Kalau ustaz pun nak berdiri di atas ego dia, ulama pun nak berdiri di atas ego dia, kita orang awam pun nak berdiri di atas ego kita. Orang awam pun dia berdiri di atas ego dia juga. Aku ada PhD. Tak perlu semua ni. Nampak tuan-tuan? Itu satu keadaan. Orang yang berasa dia educated apa kot tu ni, jadi dia tak perlu dah nak mengaji iman, Islam, ihsan, dia tak mengaji dah. Aku ada PhD. Sedangkan dalam konteks agama, PhD yang hang ada tu hanya ilmu alat, bukan ilmu dasar. Malam tu saya pergi bagi kuliah di Batu Kawan. Saya tak sangka dalam kuliah saya ada 6-7 orang doktor. Lepas tu ada pula engineer 7-8 orang. Kan? Maklumlah kawasan industri belakang kot tu kan. 7-8 orang engineer sakal lah. Saya bagi kuliah pakai whiteboard ni, tulis ilmu sumber, ilmu dasar atau teras, ilmu alat. Saya bagi penjelasan ilmu sumber Quran dengan sunnah Nabi SAW. Quran dengan sunnah Nabi ni kita taati. Kan? Sebab itu haram hukum dia bila kita baca hadis, terus kita nak pakai hadis tu tak boleh. Setengah ulama kata hukum dia haram. Kenapa? Hadis tu mesti diijtihadkan oleh ulama dulu. Sebab hadis ni banyak, sifat dia pun serupa. Kan? Kadang-kadang Bukhari kata sahih, Muslim kata dhaif, Tirmizi kata hasan. Hadis yang sama aja. Khilaf tu berlaku pasal apa? Berlaku pasal perawi. Kan? Begitulah seadanya. Jadi sebab tu kita dalam konteks nak guna pakai pada diri kita, kita tak layak pun nak faham Quran directly, tak layak pun nak faham hadis directly, tak layak pasal kita taati. Maka tak dapat tidak kita kena rujuk kepada ulama.
Yang ada autoriti hanya ulama. Jadi ulama menghuraikan kepada kita Quran dengan hadis Nabi SAW. Bukan boleh rujuk pada ustaz. Dia kena rujuk pada ulama. Ustaz ni mungkin duk tang alim, bukan ulama. Jadi ustaz mai baca satu hadis, abang kata kita kena ikut hadis ni, kan? Ini hadis, ini sifat solat Nabi, tak sah untuk kita ikut. Jangan ada buat melawak main benda-benda lagu ni. Sebab ustaz tu pun bukannya alim, bukannya pandai dalam soal tu, dan tak ada autoriti pun untuk memberikan fatwa. Saya share dengan tuan-tuan apa saya bincang pada kuliah lalu dengan sahabat-sahabat di Batu Kawan. Sebut pilah malam ni. Okey, saya bagi penjelasan. Depa pun betul lah ustaz no. Kan depa faham dah secara tak langsung. Bila faham benda macam tu, maka kita pun tahulah bila ustaz mai mengajak kita, dia baca satu hadis, kalau dia tak refer kepada hadis ini, kalau tak refer kepada ulama, kita tak boleh diikut dia. Sebab dia pun bukan macam kita lah juga. Bukannya reti, kan? Kalau reti Quran dengan hadis Nabi SAW ni tuan-tuan, ataupun dalam arti kata yang lain, orang yang reti Quran dengan hadis Nabi SAW ni ulama aja. Boleh faham sebab itu? Sebab itu kita kena refer kepada ulama. Jadi saya bagi penjelasan. Okey, daripada Al-Quran dengan sunnah Nabi yang kita tak reti ni, para ulama muafakat siap dah pada abad ketiga Hijrah. Abad ketiga Hijrah berarti 300 tahun selepas kewafatan Nabi, kan? Maka ulama-ulama berittifaq bahawa kena takhrij daripada Quran, kena keluar daripada Quran. Beberapa disiplin ilmu kena takhrij daripada Quran. Kalau tidak, nak faham Quran tak boleh, nak faham hadis tak lepas, kan? Jadi umat akan jadi celaru. Maka mereka pun keluar takhrijkan ilmu daripada Quran. Tu yang nama dia ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Tu dia panggil ilmu dasar. Tu dia panggil ilmu teras. Jadi ilmu teras nama iman, ilmu teras nama Quran, nama Islam, nama ihsan tu, hak tu mai daripada Quran lah, bukan ulama saja-saja mereka. Okey, boleh faham saya sebut begitu ringkas tak? Jadi depa buat keluar. Bila depa buat keluar, semua umat Islam mengaku Islam kena mengaji, kena faham ilmu dasar ini, kena faham ilmu teras ini. Kena faham apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kan? Dengan tujuan apa? Untuk menjadi mukminin, muslimin, muhsinin. Kena wajib. Tidak ada tapi lagi dari sana. Tidak ada kontra, tidak ada, kan? Ini yang dimuktamadkan. Baik. Saya bagi penjelasan clear. Turun di bawah saya bagi penjelasan ilmu alat. Apa dia ilmu alat ini? Ilmu alat ini dipetik daripada hadis Nabi SAW apabila orang-orang muhajirin berhijrah dengan Nabi SAW daripada Mekah mai ke Madinah. Mereka tinggal habis harta benda mereka semua tinggal habis, pekerjaan ke apa ke semua tinggal di Mekah, berhijrah mai dengan Nabi SAW di Madinah. Bila mereka duduk di Sufah Madinah, satu hari mereka bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami ini nak buat kerja apa? Semua harta benda kami tinggal habislah di Mekah tu, berhijrah denganmu wahai Rasulullah, mai ke Madinah kami tinggal habislah, sampai tadi kami nak buat kerja apa? Rasulullah SAW jawab, antum a'lamu bi umurid dunyakum, hampa lebih tahu tentang urusan dunia hampa. Dalam arti kata yang lain, hang pandai-pandai lah. Kalau hang dulu tukang jahit, hang jadi tukang jahit lah. Kalau dulu hang pomen, hang jadi pomen lah. Masa tu tak ada pomen, kan? Kalau hang tukang buat pedang, hang buat pedang lah. Kalau hang tukang jahit, hang jahit lah. Kalau hang pandai dalam pertanian, hang bertani lah, kan? Maksudnya pada zaman tu, kan? Jadi kita bawa balik, transfer benda tu mai kepada zaman kita. Kalau hang jadi doktor, hang doktor lah. Yang kata ilmu alat tadi tu. Kalau hang pomen lah. Kalau hang engineer lah. Kalau hang cikgu, hang kena pergi jadi cikgu lah. Kalau hang motong, kena motong lah. Mana boleh hang motong, lepas tu hang nak pergi jadi cikgu? Boleh juga pergi cikgu orang motong lah, kan? Boleh konsep dia tu, kan? Bahasa mudahnya begitu. Demikian juga kalau hang tu kaki cok kelapa sawit, kena cok kelapa sawit, hang kena pergi cok kelapa sawit. Hang tu selalu pandai-pandai nak pergi jadi doktor. Mana cok kelapa sawit pun nak jadi doktor juga. Haulah lah sekali. Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sana apa tuan-tuan? Kesimpulannya hang doktor ke, hang lawyer ke, hang pensyarah ke, hang profesional apapun, hang kena mengaji ilmu dasar, hang kena mengaji ilmu sumber. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu kesimpulannya. Ni bawa aku doktor, aku tak kena mengaji dah, aku pandai dah, kan? Boleh faham tak tuan-tuan? Bawa aku pensyarah, kan? Aku tak kena mengaji dah, benda-benda ni semua. Aku dah terror pada orang lain semua. Nampak tak? Ego, nampak tak hasad di sana? Ego dan hasad itu terwujud secara tak langsung.
Bo aku ni educated sikit, aku tak perlu dah. Padahal educated apa pun kita sebenarnya tak lebih daripada ilmu alat. Itu hanyalah alat. Boleh faham tuan? Saya pun bila bos saya cerita lagu tu doktor ke apa tak ke, lepas kuliah lepas mak saya doktor. Kata kau ni, Allah saya kata minta maaf kan saya nak kata. Dah betul ya ustaz abang tadi betul, saya pun tak pernah terfikir lagu tu. Tuan. Mana dia seorang doktor, depa 4-5 orang doktor dalam majlis itu, depa pun tak pernah fikir. Depa cuma mai dengar majlis itu, mai dengar semata-mata lah, tak pernah fikir ada satu kaedah yang sebenarnya menuntut memang wajib hang doktor ke hang siapa ke tak peduli punya. Tak nak kena mengena, itu semua alat semata-mata. Depa tak pernah fikir lagu tu. Boleh faham tak saya tuan-tuan? Malam ni tuan-tuan pun tak fikir bila saya habaq lagu tu, tuan-tuan nampak. Jadi bukan soal hang siapa. Siapa pun hang tetap kena mengaji ilmu dasar dan hang tetap kena sampai kepada ilmu sumber. Boleh faham tak tuan-tuan saya sebut lagu tu? Kaedah. Baik, ketika itu doktor pun melepaskan dia punya ego dia, engineer pun melepaskan dia punya ego dia, siapa pun yang ada dalam majlis tu profesional apa pun melepaskan dia punya ego dia. Bila semua pakat lepas ego tu, barulah dia boleh main mengaji dekat Ustaz Hamdan atau siapa-siapa punya ustaz pun. Boleh faham tak Ustaz? Ustaz Hamdan pun kena melepaskan dia punya ego juga, bukan boleh duk pegang ego dia, tak boleh. Sebagai maksud untuk memperjelaskan betapa hasad ni kita kena buang daripada diri kita, jangan bagi ada langsung. Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala kata, selagi mana ada hasad di dalam hatimu, selagi itulah Allah tidak akan membuka sirmu. Ingat tuan, sir duduk tahu mana sir dalam elemen kerohanian. Sir duduk nombor 4. Nombor 1 roh, nombor 2 akal, nombor 3 hati, nombor 4 sir. Apa dia itu sir? Sir tempat Allah mentajallikan kebesarannya bagi diri kita, bagi diri kita masing-masing. Maknanya apa? Maknanya selagi mana ada hasad di dalam hati kita, selagi itulah Allah tak buka sirnya kepada kita. Bila Allah tak buka sirnya kepada kita, kita tak tahu apa rasa dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Tak tahu rasa apa. Sedangkan yang kita pernah dengar Nabi, manih, ada satu keadaan disebut sebagai manih, ada satu keadaan disebut sebagai lazat. Itu sir. Boleh faham disebut tuan? Sir. Ada orang bertanya kepada saya, dia kata cuba Ustaz bagi satu gambaran kepada kami mudah faham, ataupun sikit yang boleh menjelaskan kepada kami lagu mana sir ni. Kan? Saya kadang-kadang susah nak bagi penjelasan. Saya rasa takut benda ni, kadang-kadang takut malu. Tapi saya rasa dalam konteks ilmu tak perlu malu kot kita bagi penjelasan. Kita ambil penjelasan seorang lelaki bercinta dengan seorang perempuan. Bercinta. Tak ada klimak percintaan ni, tak ada klimak dia, melainkan dia bersetubuh. Betul tak tuan? Secara ilmu. Maksud dia menikah lah. Kan? Kita tak bercakap lah bersetubuh atau tak menikah ni. Kan? Kita bercakap klimak dia bercinta dengan seseorang lelaki, dengan seorang perempuan, klimak dia mereka menikah. Kan? Menikah. Dan makna menikah itu sendiri sebenarnya adalah mengharuskan persetubuhan, isn't it? Makna menikah itu sendiri, makna pernikahan itu adalah mengharuskan persetubuhan, membolehkan bersetubuh. Dalam arti kata yang lain, kemuncak kepada orang yang menikah itu adalah bersetubuh. Sebenarnya itulah kemuncak percintaan antara lelaki dengan perempuan. Boleh faham tak? Baik, bila dia bersetubuh, ketika itu tajallilah. Faham? Baik, ambil faham tak? Ketika itu tajallilah apa yang dinamakan kelazatan, apa yang dinamakan kenikmatan, apa yang dinamakan kesyukan dalam konteks hubungan di antara dia dengan couple dia. Boleh faham tak saya sebut lagu tu tuan-tuan? Tajallilah kelazatan tu. Kalau selama mai dia tak pernah tahu, baru dia tahu, wih sampai tak ni hongah. Kan? Selama ni dia tahu hang sayangku, ku sayang hang, nak hantar mesej lagu tu ya, dia tahu dekat tu ya. I love you. You love me. I love you too. Lagu tu lah, kan? Orang kata apa benda tu dia cuma duk rasa dalam hati dia tak tahuan punca lagu tu lah kan. Tapi bila benda tu berlaku sungguh, tajalli tu berlaku sungguh. Boleh faham sebab tu? Bila dia menikah, bila dia bersetubuh, ketika tu tajalli tu berlaku sungguh kepada dia. Boleh faham? Dia boleh cerita tak lagu mana? Dia tak boleh cerita ke? Cuma dia aja yang tahu. Boleh faham tuan? Clear saya sebut nak? Boleh faham dia betul ni benda even top secret tapi kita berbincang secara ilmiah. Boleh faham tak? Macam itulah Allah mentajallikan dia kepada kita.
Macam itulah Allah mentajallikan dirinya, zatnya, kesempurnaan sifatnya dalam sir kita, sehingga kita akan merasakan kelazatan, nikmat dan kelazatan. Kita akan rasa. Buktinya telah diceritakan oleh Nabi SAW, telah berlaku kepada sahabat-sahabat, telah berlaku kepada orang-orang soleh zaman-zaman sampai ke kita ni. Baca riwayat Imam Syafi'i. Waktu umur dia 10 tahun, dia merasakan kemanisan beribadah pada Allah Subhanahu Taala ni. Dia semayang sambil baca Quran, semayang sambil baca Quran. Burung tengek berak penuh atas kepala dia, dia tak sedar pun. Dia semayang, duduk semayang tu, burung merpati dalam masjid tu mai singgah kerana dia berdiri betul macam kan tiang barangkali kan. Burung ni singgah berak penuh. Burung lah, bukan ada undang-undang kan. Berak penuh di dia tu, sehingga orang lain mai tegur pula dia kan. Ketika dia nak rukuk, orang tegur, maknanya dia dah berhenti daripada membaca Quran, orang mai tegur, orang tegur dalam keadaan dia bersemayang. Orang kata ada di pakaianmu ada najis, dia pun berhenti semayang, tengok Allah, taik burung penuh daripada kepala sampai habis jubah-jubah dia ni kan. Kenapa berlaku lagu tu? Jawapannya kerana dia duduk dalam kelazatan semayang dan rasa lazat semayang. Boleh faham saya sebut begitu? Begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah, adalah riwayat-riwayat. Tuan-tuan baca tabaqat. Bukanlah kita nak ta'assub kepada tokoh, bukan, tapi kita nak ambil suri teladan. Demikianlah mereka merasakan lazat semayang, lazat zikir, lazat beriman, lazat beragama dengan agama Islam. Semua dia ada. Sebab itu Nabi sebut kemanisan iman, halwatul iman. Ada beberapa hadis yang menyebut tentang halwatul iman. Maknanya perkara itu betul, perkara itu sah, perkara itu memang sahih. Kalau sudah betul, sah, sahih, kita pakat setuju, kita rasa ke tak rasa? Kita bertanya balik dari kita rasa tak mana tu? Lazat tu kita rasa tak? Allahu Akbar. Dah tak rasa lazat. Kita tak rasa. Saya confident kita tak rasa. Sebab itu Nabi sebut, orang yang beriman itu lepas semayang dia nak semayang, lepas semayang dia nak semayang, lepas semayang dia nak semayang. Sebab apa? Sebab dia menikmati kelazatan semayang itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham saya sebut begitu, tuan-tuan? Dalam hadis yang lain Nabi kata orang mukmin tu bila masuk Ramadan, dia kalau boleh nak Ramadan, lepas Ramadan, lepas Ramadan. Kalau boleh dia nak begitu. Sebab apa? Sebab dia merasakan kelazatan puasa itu. Boleh faham, tuan-tuan? Tu kita rasa ke tak rasa? Kita tanya diri kita masing-masing. Saya tanya diri saya jawab terus terang, saya tak malu, saya tak ada rasa apa pun. Ada apa pedor. Pedor lah yang ada apa pedor. Bukan rasa tu, pedor tak mau bagi merapu dalam semayang kan. Allahu Akbar, duk pedor. Kadang-kadang dia pergi Tanjung Dawai, Allah Tanjung Dawai patah balik pula, pedor balik. Tak kat tu lah. Rasa tak rasa. Sebab Allah tidak mentajallikan. Ambil balik ayat tu tadi. Allah tidak mentajallikan kebesarannya dalam sir kita. Boleh faham saya sebut begitu? Kan? Kalau banding dengan isu yang saya katakan tadi, orang yang menikah tadi, Allah bila dia bercinta dengan seorang antara lelaki dan perempuan, kemudian dia menikah, dia bersama dengan perempuan dia bersetubuh dengan perempuan itu, maka ketika itu tajallilah hebatnya percintaan mereka itu tadi, tajalli di situ. Kan? Sebab itu kalau dia tengah bersetubuh, dia tak akan berhenti main kasih dulu. Tak. Siapa dia pun. Kalau ada orang dalam dunia ni tengah duduk bersetubuh, dia berhenti selalu, dia jom kita makan nasi dulu yang lapar nasi. Kalau ada lagu tu, tuan, tanda anak kemat. Boleh faham tak saya sebut tu? Dia tak akan ada. Dia akan selesai dulu urusan tu. Lepas tu baru dia cerita lapar nasi kah, lapar apa kah. Betul tak saya sebut kan? Pasal apa tu? Pasal dia berhadapan dengan kelazatan. Boleh faham saya sebut itu? Dia berhadapan dengan kenikmatan, sehingga tak ada yang boleh mengatasi apa yang dia sedang dapat itu, walaupun nama dia lapang. Padahal lapang ni habis ting lah, tuan-tuan. Manusia ni mana boleh lapang? Lapang kalau kalang kabut. Tapi mainan dia sedang menikmati kelazatan itu, kenikmatan itu, apalagi kita sebut kesyukan itu. Dia akan lalu bagi selesai dulu lah. Lepas tu boleh cerita pasal lain. Dia tak pernah berlaku nak pergi selesai hak lapang ni dulu, dia tak pernah berlaku. Boleh faham tu? Tu. Dan kita pun sepatut dengan Allah SWT macam tu lah. Kan? Tajalli itu tak berlaku pada kita.
Maka para ulama berkata, kenapa Allah tidak tajalli kepada kita kebesarannya, keagungannya, kehebatannya, sehingga sampai kita kepada kemanisan, kelazatan, kenikmatan? Sebab dalam hati kita ada satu pintu yang menutup, namanya hasad. Boleh faham saya sebut begitu tuan? Tu kaedah tu cantik, boleh faham betul. Sebab itulah tuan-tuan, saya sebutkan tadi, walaupun dalam kitab ni Imam Ghazali tak sebut, tapi daripada persepsi kitab lain, kita diajak supaya buang hasad ni. Buang. Kalau boleh, buang. Dengan cara macam mana? Dengan cara memandang orang lain lebih mulia daripada kita. Orang lain lebih elok daripada kita. Kan? Walaupun kita berjumpa dengan macam-macam hal. Orang yang bertentangan dengan Allah SWT pun kita berjumpa. Kan? Contoh dalam isu-isu kita lah ni, isu hukum hudud. Dia tak percaya kepada hukum hudud. Kita berjumpa. Kan? Walaupun kita berjumpa, dia tak percaya bukan hukum hudud. Kita nak berdepan dengan, macam mana dengan orang macam ni? Saya kirakan lagu ni lah. Dia tak percaya kepada hukum hudud itu maksiat, itu dosa. Kan? Tapi tang dia, kita kena sayang kat dia siapa tu lah juga. Kita kena kasih kat dia siapa tu lah juga. Kita kena anggap dia lebih mulia di sisi Allah SWT. Kan? Kita kena anggap dia lebih baik di sisi Allah SWT. Tapi tang dia tak betul itu, kita kena kata tak betul lah. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Bukan boleh kita benci dia bila kita nak ajak dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Kita benci dekat dia, kita meluat dekat dia, tengok dia pun kita tak mau. Lepas tu bila kita nak boleh ajak dia pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dalam konteks dakwah, cara tu tak kena. Cara tu kita boleh benci maksiatnya, tetapi kita tidak boleh benci kepada diri yang melakukan maksiat itu. Sebab kita ada tanggungjawab, kita ada responsibility. Yang mana dia boleh dakwah kita depan Allah SWT, aku buat maksiat, kan? Ustaz Hamdan tak kata apa pun, dia boleh dakwah kita depan Allah SWT. Sebab itu balik kepada asas yang kita bincangkan tadi. Jadi tak mau bagi ada hasad. Walaupun begitu keadaannya, kita tak mau bagi ada hasad. Kita cuma berhak membenci maksiatnya, tapi kita tidak berhak untuk membenci batang tubuh dia. Boleh faham tak tuan? Itu kaedah yang diajak oleh para ulama. Mai, saya nak ajak diri saya, mai kita buang benda-benda ni semua. Apa ada pada kita? Duk berasa hebat, duk berasa pandai. Apa pandainya kita? Apanya hebatnya kita? Tak ada apa hebat apa buat. Nak buang benda-benda tu. Baik. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Demikian kata Imam Ghazali. Hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Kalau tak hasad saya sebut dah. Tak bahaya lagu mana, dia tutup buang pintu sir tu. Sir ni macam satu bilik. Kan? Kita kalau balik-balik buka bilik kita, tengok-tengok ada 3 juta dalam bilik kita. Lagu mana jadi kita? Saya nak habaq kata sir ni lebih hebat daripada tu lagi kalau Allah Ta'ala buka. 3 juta tu pun tak ada makna apa. Bukti dia, Malaikat Jibril mai turun kat Nabi SAW, wahai Muhammad, mintalah kat Allah Ta'ala, aku nak tukar bukit Uhud tu bagi jadi mah. Kalau Nabi materialistik, saya tak katalah begitu kan, tapi kita bercakap dalam konteks perbandingan ilmiah. Kalau Nabi materialistik, malaikat aku berdoa kepada Allah Ta'ala lagi hantu tukar bukit Uhud jadi mah semua bukit Uhud tu tuan, jangan ada buat main. Kan? Pasal dia Nabi, dia disertakan dengan mukjizat. Hak tak disertakan dengan mukjizat, disertakan dengan karamah pun boleh tukar ketui batu jadi mah, tuan-tuan, jangan ada buat pelawak main. Tuan-tuan baca sejarah Wali 9, especially Syarif Hidayatullah, salah seorang dalam kelompok mereka Wali 9 ni, sejarah tanah Jawa ni, Sunan apa nama dia? Syarif Hidayatullah nama dia. Gelaran dia ada Sunan apa saya tak ingat. Dia masuk mai ke tanah Jawa nak dakwah orang-orang Hindu, nak mengajak orang-orang Hindu, orang-orang yang beragama dengan agama Hindu. Depa tanya kat dia, kan? Tuhan hang boleh bagi apa? Dia bertanya dekat Syarif Hidayatullah, Tuhan hang boleh bagi apa kat kami? Syarif Hidayatullah tanya balik depa, habis hangpa duk semayang, apa tokong apa semua ni duk minta patung itu, depa boleh bagi apa kat hangpa? Dia kata pasal tak boleh bagi apa kat kami lah tu kami tanya hang, Tuhan hang boleh bagi apa kat kami? Psikologi itu cukup tinggi tuan-tuan tu, jangan ada buat main. Even komunikasi berlaku dalam bentuk macam tu, tetapi hakikat dari psikologi itu cukup tinggi. Kerana kami tanya hang ni pasal Tuhan kami tak boleh bagi apa, tu yang kami tanya kat hang tu. Kan? Baik. Syarif Hidayatullah kata, Tuhan aku ni dia boleh bagi apa saja dia nak bagi. Kan?
Apa saja yang manusia nak, makhluk ni semua dia duk bagi dah. Dan apa saja yang makhluk perlu hajat semua dia boleh bagi. Kan? Tak apalah depa berkata lagu tu, kalau lagu tu hang tunjuk mai kat kami. Apa yang Tuhan hang boleh bagi? Maka dia tanya, Syarif Hidayatullah pun tanya depa ni, hang apa nak apa? Kan? Maka ketika itu barangkali orang ni dominan dengan mah kot no. Masa tu depa kata kami nak mah. Syarif Hidayatullah tunjuk tu mah. Tu mah semua ketul batu yang dia tunjuk semua jadi mah. Tu kata tu waliullah, makam umat. Apatah lagi Nabi. Tapi Nabi tak buat kerja lagu tu, tak tunjuk lagu tu. Sebab kalau Nabi tunjuk lagu tu, jadi sungguh lagu tu, lebih besarlah hasad umat ini. Boleh faham tak tuan? Saya ambil balik huraian para ulama. Ulama menghuraikan, kalau Nabi tunjuk kata tukang Bukit Uhud tu jadi mah, tukang itu jadi mah, tukang ini jadi mah, semua jadi mah, nescaya lebih besarlah hasad umat ini, lebih besarlah penyakit hasad umat ini. Boleh faham tak sebut lagu tu? Sebab itu Nabi tak buat, Nabi tak tunjuk. Padahal takkan Nabi tak melihat dari segi keperluan yang mendesak waktu itu, Nabi pun lihat kan. Tapi Nabi tak buat macam tu. Para ulama menjawab Nabi tak buat macam tu, pertama sebab tak mau umat itu jadi bertuhankan benda. Itu nombor satu. Nombor dua, maksud para ulama kata tak mau ulama ni bersifat hasad yang tidak habis, hasad yang tidak pernah padam. Itu sebab dia. Boleh faham tuan? Tu kita sebut balik tadi tu. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Dia memang sangat bahaya. Tak bahaya lah, kemudian dia tutup sir. Sebab itu sampai hari ni kita bukannya berasa apa pun. Nak mati pun kita takut ni. Jangan nak buat main. Pasal sepatutnya kita dah rasa dah. Tu saya sebut tadi, Imam Syafi'i umur 9 tahun. Allah dah buka sir sehingga dia sembahyang dia rasa lazat. Burung berak bertenggek atas dia pun dia tak sedar. Tuan. Imam Abu Hanifah umur 9 tahun. Allah buka sirnya sehingga dia berlari dalam majlis orang duk mengaji ni, ulama pakai duk mengadap. Apa nama ni, guru dia nama Pak Hamad. Orang duk mengadap Hamad, duk mengaji kat Hamad ni, guru kepada Imam Abu Hanifah ni, dia duk berlari dia berhenti. Sekali lari berbuah kan. Lepas tu bila Hamad bertanya kepada dalam majlis tu, di antara ramai-ramai yang alim yang duk mengaji tu tak boleh nak jawab, dia haluk lari pusing pimai tu boleh jawab. Kan? Sambil lari, menurut riwayat dia sambil lari jawab soalan hak Hamad tanya dalam majlis tu. Puak-puak haduk mengaji tu cengang, bengong, kebingungan, tak tahu nak kata apa, tak tahu nak jawab apa yang ditanya oleh Syekh guru ni nama Hamad. Tiba-tiba Abu Hanifah haduk lari pusing pimai budak-budak dalam masa tu. Dia boleh jawab apa yang ditanya oleh guru sambil duk main lah. Tuan. Satu, Allah Ta'ala buka sir dia. Umur 9 tahun pada masa itu. Yang keduanya, dia berdiri semayang menurut riwayat dengan wuduk semayang Isya. Dia berdiri sampai waktu subuh, semayang subuh pula dengan wuduk semayang Isya. Umur 9 tahun. Semua tu tak mungkin boleh berlaku lah tuan-tuan kalau tak ada kelazatan. Boleh nak faham saya sebut tuan-tuan? Kalau tak ada kelazatan, tak boleh buat kedarahan. Tak percaya sekali malam kita try tengok. Tapi saya cadang pergi cari Mak Jun, cap tupai jantan, cap cangkui, cap botol, siap aku sakit pinggang itu. Tapi kita try lah tengok mana beritahu kan. Kalau tak ada kelazatan ni tak boleh buat, tak boleh. Benda tu berlaku sebab dia merasakan kelazatannya baru dia boleh buat. Boleh mana sebut tuan-tuan? Kita tak berasa lazat apa ni, kira nak gabui bungkuk nak belah ya tuan. Kira nak belah ya kan. Mayang tajuk pun terkejut kan, kalau tidak tak ada kan. Pasal kita tak rasa kelazatan. Yalah kalau kita bercakap dalam bahasa ilmu tarik, kita ni di peringkat mencari, di peringkat salik, bukan di peringkat menerima. Macam orang nak pergi cari ikan, kita ni di peringkat bawa jala, bawa pukat ni baru kan. Tak tahu nak pergi cari ikan tang mana lagi. Tahulah sungai, kan tak tahu. Kita baru di peringkat tu. Bukan di peringkat pegang ikan sekok-sekok besar-besar tis apa tak ambil kita ni. Boleh faham tak saya sebut tuan-tuan? Ibarat dia lagu tu. Kena derah lah sikit. Kena laju lah sikit. Duk lagu ni tuan-tuan, sampai bila pun kita tak berjomoh dengan ikan. Kau duk usung jala kita, pukat kita. Jala kita, pukat kita. Derah sikit tuan, derah sikit. Baik. Faham lah? Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya, sangat bahaya tuan. Sangat bahaya. Sehingga kita tak terbuka sir.
Bila kita tak terbuka sihir, kita tak kuat. Kita tak kuat. Sebab orang-orang yang kuat, kalau kita baca sejarah, kuat hubungan dia dengan Allah adalah orang yang Allah Ta'ala buka sihir bagi mereka. Dia kuat. Karena sihir itu menambah teguh di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir itu telah menambah teguh di antara Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim tak heran pun unggun api yang luas dia 7 kali 7 kilometer persegi. Saya baca dalam tarikh tarikh Ibnu Hisham yang menulis dia tu bukan Ibnu Hisham, yang mensyarahkan tarikh Ibnu Hisham tu, menghuraikan, menterjemahkan tarikh Ibnu Hisham tu. Orang kita di sini, seorang student mengaji di Mesir kan, dia terjemahkan sehingga dia buat calculation dalam bentuk kita, bahawa keluasan unggun api yang nak bakar Nabi Ibrahim tu 7 kali 7 kilometer persegi. Kalau di square kan, dipersegikan, berarti 7 kali 7 kilometer persegi. Bayangkan luas mana. Tak pelik pun sebab Namrud kerah habis semua rakyat dia. Kalau seorang bawa sebatang kayu kan, ada 10 juta dalam tu, 10 juta rakyat dia misalnya, kita katakan begitu, mana 10 juta batang kayu dia lungguk untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala buka sir kepada Nabi Ibrahim. Nampak tuan-tuan? Dia tak heran pun. Kita tak bisa sampai lah lagu tu kan. Tapi kalau sampai lagu tu, kalau sir tak ada, kita ni hanyut gitu ya. Ni yang dikatakan, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, miskin lebih hampir kepada kufur. Sebab apa? Kalau Allah tak buka sir. Itu perbincangan dia tu. Hadis mai lagu tu saja. Sesungguhnya kemiskinan lebih hampir kepada kufur. Kenapa miskin lebih hampir kepada kufur? Sedangkan kaya pun mudarat juga. Kalau Allah Ta'ala tak buka sir, itu yang hampir kepada kufur tu. Itu terjemahan para ulama. Boleh faham saya sebut tu? Baik. Ingat. Saya harap Allah Ta'ala buka kat saya sir. Kan? Tak kira lagu mana keadaan pun. Saya huduh, saya buruk dalam hubungan dengan Allah SWT. Tapi saya penuh harapan, ya Allah bukalah kepada aku sir tu, supaya aku dapat merasakan, supaya aku teguh denganmu, supaya aku tidak tertipu, terkeliru dan barang sebagainya lagi. Dan kita berdoa, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, berdoa. Tak salah kita berdoa lagu tu. Jangan duk kira nak minta kaya aja. Ni bab doa minta kaya, bab doa minta kaya. Tak salah minta kaya tu. Kan? Tapi mintalah sama dalam masa yang sama tu, minta, ya Allah bukakanlah sir aku, ya Allah, supaya aku menemuimu, supaya aku mendapati kebesaranmu, supaya berdoa macam tu lah. Bukan salah pun Nabi Ibrahim pun minta lagu tu ke Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim minta, Allah Ta'ala tunjuk kepada Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, Ibrahim kata bahkan aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk meneguhkan hatiku. Kita pun tak salah dalam doa, minta Allah Ta'ala bagi kat kita supaya teguh hati kita. Teguh itulah yang dimaksudkan dengan kuat dengan Allah Ta'ala tadi tu. Kalau tidak kita tak kuat kartun lagu tu lah, dah tak boleh duit Cuba orang tok mic kita, beri nak 150 kan. Dia tok mic kita bang 3,000 ngok, dia tanpa tersodok pergi mengaji lah, kuliah-kuliah dia mengarut nak ambil 3,000 sebulan. Taubat kita tak main kuliah nak boleh 3,000 tu. Boleh faham tak saya kata tu? Kata api lah benda tu tak berlaku pun. Saya contohkan lah kan. Atau lebih daripada itu, boleh jadi kan. Tapi dah kita ni benda tu tak berlaku kat kita. Alhamdulillah lah kita boleh main duk cari mengaji lagu tu macam-macam ni lah kan. Baik. Tidak ada ubat bagi penyakit hati. Tak ada ubat, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bagi penyakit hati selain daripada ilmu. Tak ada ubat untuk penyakit hati ni selain daripada ilmu. Maksudnya macam mana nak buang ni hak kepala kepada jahat, hak nama hasad ni kepala kepada jahat ni. Hasad ni lah yang melahirkan sombong. Hasad ni lah melahirkan takbur. Hasad ni, punca daripada hasad ni yang melahirkan seluruh penyakit-penyakit yang lain. Lagu mana nak berubat dia ni? Lagu mana nak buang? Tak ada ubat, kata Imam Ghazali, melainkan dengan ilmu. Maknanya ubat dia adalah ilmu. Ubat kepada penyakit hati kita tadi itu, hak kita sebut nama dia secara ringkas tadi, sombong, baik takbur, baik ujub, baik apa, baik semua benda-benda itu semua tak ada ubat melainkan ilmu. Maksudnya mesti ada yang menyuluh kepada kita tentang dia, tentang penyakit itu, baru dia boleh. Sebahagian yang lain pula mengatakan ubat dia adalah ilmu dan zikir. Itu sebahagian yang lain.
Antara yang mengatakan ubat kepada penyakit hati itu ilmu dan zikir adalah Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah taala dalam kitab Tanwirul Qulub. Tuan-tuan. So, mari kita buka mengaji lah sampai kita reti. Lagu tu walau boleh kata pun, kan? Dengan penuh rendah diri. Jangan ada hasad kat kita, jangan ada ego kat kita. Baik, apa lagi? Tidak ada ubat bagi penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Itulah ubat bagi penyakit hati. Kalau tanya penyakit hati itu apa? Punca dia ialah hasad. Kita ambil takat tu, ambil kepala dia. Hak kepala dia tu ialah hasad. Kemudian ekor dia tu sombong, takbur, ada main belakang. Cerita begitu. Ini berarti kalau hasad itu boleh keluar daripada kita, boleh lepas daripada kita, insya-Allah hak lain dia tak akan berlaku kat kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Tapi kerana hasad tu penuh dalam diri kita. Nampak rakyat nak senang sikit, GST pula bagi kat rakyat ni. Kan? Padahal dana negara tu berlambak-lambak lagi. Dana negara tu berlambak-lambak lagi. Duit itu, duit ini, duit itu, duit ini, macam-macam duit mana ada kan. Pasal apa nak membebankan rakyat? Kalau baca di dalam fiqh daulah, hukum dia haram membebankan rakyat ni selagi mana ada dana dalam negara. Imam Nawawi memfatwakan dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi salah seorang yang dipenjarakan dan dihalau keluar daripada Damsyik kerana dia mengkritik kerajaan. Sebab apa dia kritik kerajaan? Kerajaan nak minta duit daripada rakyat. Sedangkan kerajaan nak minta duit daripada rakyat waktu itu kan. Nak minta pembiayaan daripada rakyat untuk peperangan. Maka Imam Nawawi berhujah kan, selagi mana ada harta dalam negara, hak dalam negara ada harta, maka haram mengambil duit daripada rakyat. Sebahagian daripada ulama sokong Imam Nawawi, tapi lama-lama semua ulama sokong pemerintah waktu itu kan, boleh ambil duit daripada rakyat. Imam Nawawi mempertahankan haram mengambil daripada rakyat, haram membebankan rakyat, sedangkan harta dalam negara itu masih ada kan. Maka Imam Nawawi berhujah, hang sebagai pemerintah, sebagai Amir Mukminin, hang kena jual dulu hang punya talam temaga, hang kena jual dulu apa temaga, apa emas, apa saja yang ada dalam rumah hang, sehingga dah tak ada apa dah, baru ketika itu boleh minta kepada rakyat. Nak habaq mai kat kita, kata rakyat tidak boleh dibebankan walau lagu mana pun keadaan. Ini tutuh kita kau jalan. Tak tahulah, saya cakap secara peribadi, kan ada kena-mengena dengan siapa kan. Kira-kira roti canai pun siap GST. Kan, penin nak. Itu tak termasuk dalam hal-hal lain. Yang semua ni berpunca daripada apa? Semua ni berpunca daripada hasad tu, penyakit dia. Tak kira lah siapa pun, dia main daripada situ lah. Kemudian main, baru tahu aku siapa kan, baru hang tahu dia main itu penyakit tu, tak mau. Baik tuan-tuan, Allah, saat masa kita berlalu, tengok saat sikit kan. Ketiga pada pandangannya, maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal yang haram. Yang ketiga, tanda takwa. Yang ketiga, pada pandangan, yakni pada mata kita. Ini sign lah, ni tanda-tanda lah. Tengoklah tanda-tanda ni pada diri kita. Semua hak kita nak sebut ni semua duduk kat diri kita belakang. Means that kita tengok dalam diri kita, bukan kita tengok orang lain. Kita tengok diri kita, tengok dalam diri kita, tengok bagaimana kita memandang pada makanan, minuman, pakaian dan pakaian, ataupun dalam arti kata lain kita sebut keperluan. Bagaimana kita memandang kepada keperluan? Apakah keperluan yang kita pandang itu tersabit dengan hal-hal yang halal atau tersabit dengan hal-hal yang haram? Kerana ada orang yang melihat keperluan itu, dia tak peduli dah halal dan haram. Umumnya lagu tu, bila dia melihat ini sebagai satu keperluan, so dia tak peduli dah halal haram. Dia redah macam tuan. Kita dalam konteks ni, kita bukan setakat halal dan haram, kita ada lagi tengah-tengah tu mutasyabihat kan, antara halal dengan haram tu ada mutasyabihat. Hak tu pun kalau boleh kita nak terlepas daripada dia. Pasal apa? Pasal fa inna mutasyabihatun shibhu minal haram. Pasal mutasyabihat itu dekat dia, hampir dia atau menyamai dia dengan yang haram. Orang tu yang kita nak lari tu kalau boleh tu mutasyabihat. Tapi tak payahlah, dengan kita perlu. Kita perlu tu tak apalah kan. Tapi bukanlah kata tak apa dalam arti kata kita boleh sewenang-wenangnya. Para ulama kata boleh ambil sekadar keperluan kalau nama dia riba. Yang kita takut kita ambil lebih daripada keperluan kan. Kita takut hak tu
Maklumlah manusia ni, orang pakai BMW, dia pun nak pakai BMW. Orang pakai Jaguar, dia pun nak pakai Jaguar. Misalnya begitulah kita katakan. Akhirnya soal halal haram tu tak timbul lagi dah. Berjalan terus. Kita bimbang benda-benda macam ni. Allahu Akbar. Makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Itu maksud dia tadi tu. Tidak pula terpikat kepada dunia. Demikian juga mata dia, mata orang-orang yang bertakwa ni, dia tak terpikat kepada dunia. Apa maksud tidak terpikat kepada dunia? Maksud dia tidak terpikat untuk cenderung melakukan perkara-perkara yang sabit daripadanya haram. Itu maksud dia. Kan? Bukan makna dia tak boleh cari, dia boleh cari. Cari itu perkara biasa. Tetapi dia tidak terpikat. Terpikat di sini maksudnya menyebabkan dia akan menyintai benda tu, suka kepada benda tu, nak kepada sesuatu benda tu tanpa dia mempedulikan halal haramnya. Itu maksud dia tu. Itu maksud terpikat tu. Kalau tengok kita Arab dia lagu tu lah. Melayu ni terjemah dekat terpikatnya. Karena terpikat ni lah orang yang tak peduli halal haram ni, tuan-tuan. Saya ada satu kes terpikat ni masa saya duduk di Goping. Satu orang Melayu kita, pemuda kita, orang Islam kita sudah jatuh cinta dengan orang perempuan ni Serani. Serani kan Suryani aku mana tak? Serani kan kita sebut kan? Serani. Kan? Duk mai mengaduhai kat saya, ustaz, macam mana ustaz, saya tak boleh pergi, saya jatuh cinta kat ni kan. Mai tengok gambar kita tengok gambar, segak sungguh. Segak. Kan? Segak orang perempuan ni, segak hak dia jatuh cinta ni kan. Saya kata tak boleh lah hang jatuh cinta macam mana pun. Hang syuk macam mana pun. Hang orang Islam, hang kena bawa dia masuk Islam baru boleh. Tak apa. Saya akan bawa dia masuk Islam. Lepas sebulan dia main pula, ustaz, macam mana ustaz ni saya tak boleh lah. Saya tak bawa masuk Islam. Dia tak mau.